boleh kaitkan ekonomi yang terjejas. Dalam ekonomi yang terjejas, masalah kewangan yang berlaku menyebabkan ramai individu yang mengalami kesukaran untuk meneruskan kelangsungan kehidupan, terutama pada mereka yang mempunyai keluarga yang besar dan komitmen kewangan yang perlu dilangsaikan. Perkara ini menyebabkan seorang individu menghadapi ketekanan emosi dalam menguruskan isu kewangan dan juga untuk menyediakan keperluan keluarga mereka. Hal ini dapat menjurus kepada isu kesihatan mental disebabkan oleh tekanan yang melampau dalam melalui fasa masalah kewangan. Individu yang terkesan memerlukan masa yang lama untuk memulihkan kembali kewangan mereka. Punca-punca yang kedua ialah interaksi sosial yang terhad. Dalam satu kajian meta-analisis yang dijalankan oleh Juliana Holst-Lustad yang menyimpul bahawa risiko kematian meningkat kepada 29% bagi individu yang mengalami pengasingan sosial yang kronik, iaitu chronic social isolation. Hal ini telah terbukti bahawa seorang manusia normal memerlukan interaksi sosial yang mencukupi bagi menghadapi kehidupan harian yang lebih baik dan dapat mengelakkan masalah kesihatan mental. Punca-punca yang ketiga pula, perubahan sistem pembelajaran secara atas talian. Sistem yang ditunjukkan oleh masyarakat dapat membantu mereka yang mengalami isu kesihatan mental. Bagi memutuskan rantaian wabak COVID-19, setiap individu digalakkan melakukan penjarakan sosial dan juga mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Seseorang individu hanya dibenarkan keluar rumah sekiranya ada urusan penting sahaja dan aktiviti merentas daerah dan negeri tidak dibenarkan. Oleh itu, kebanyakan rakyat Malaysia berada di rumah masing-masing dan berjauhan dengan keluarga dan rakan-rakan. Perkara ini menjadi punca pada isu kesihatan mental kerana seseorang itu tidak dapat dikongsi masalah mereka dengan orang lain. Ia menjurus seseorang tertekan dan berpotensi untuk mengalami depresi. Sepanjang tempoh PKP, ramai pekerja juga diberhentikan kerja kerana majikan tidak mempunyai bajet yang mencukupi untuk menampung kos pekerja dan banyak perniagaan yang terpaksa ditutup kerana tidak mempunyai sambutan daripada pembeli. Perkara ini menyebabkan seseorang individu menghadapi tekanan emosi dalam menguruskan isu kewangan dan juga menyediakan keperluan untuk keluarga mereka. Pandangan terhadap isu kesihatan mental rakyat Malaysia ketika pandemik COVID-19 daripada Vaisnavi Morgan masa pandemik COVID-19. Bagi individu, tidak bersemangat untuk melakukan kerja yang bermanfaat kerana kemurungan, memberi trauma seumur hidup terhadap sesetengah individu yang menghadapi krisis kewangan. Untuk keluarga, tidak dapat berjumpa dengan ahli keluarga terdekat menyebabkan kesihatan mental semakin merosot. Hubungan antara ahli keluarga semakin renggang akibat lama tidak berjumpa dan setiap perbalahan atau konflik tidak dapat diselesaikan. Bagi masyarakat, tekanan daripada kerja yang terlibat atau terjejas dengan pandemik COVID-19 akan menyebabkan masyarakat lebih berisiko untuk mengalami kesihatan mental. Pengaruh daripada masyarakat sekeliling pula akan mengganggu emosi dan mental seseorang individu yang berada dalam isolasi. Dan akhir sekali, bagi negara, keamanan negara diganggu dan menjadi huru-hara jika situasi ini tidak ditangani dengan segera. Kemajuan negara pula akan disekat akibat daripada rakyat tidak mempunyai emosi yang stabil. cadangan bagi menangani isu kesihatan mental rakyat Malaysia masa pandemik COVID-19. Yang pertama, mengamalkan gaya hidup yang sihat. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu dengar satu berita wabak taun berlaku di satu tempat, maka janganlah kamu memasuki tempat itu. Jika ia sedang berlaku di tempat kamu, maka janganlah kamu keluar darinya. Hadis riwayat Bukhari.
Keadaan pandemik yang berlaku memerlukan individu duduk di rumah dan menggunakan aktiviti sosial di luar. Oleh itu, setiap individu dinasihati untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat. Hal ini termasuklah dengan menjaga corak tidur, mengamalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, serta melakukan senaman aktiviti dan latihan fizikal. Cadangan kedua ialah komunikasi dua hala yang efektif. Elakkan penyakit mental, setiap individu mesti mencari alternatif untuk meneruskan kehidupan seharian. Selain itu, individu mestilah tenang dan sabar yang membolehkan individu mengawal emosi negatif. Akhir sekali, individu mestilah melakukan daya tindak yang baik seperti riadah di rumah, mengisi lapang dengan keluarga semasa PKP dijalankan.